Awan bersua citra berkisah ukiran sukma kilauan kelisa. Persembahan montaj selesailah sudah. Pembentangan pelajar menyusul pula. Pembuka tirai pembentangan dibawakan puteri-puteri SMK Kubang Krian Kelantan dengan fokus mereka tentang perniagaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aifah Natasha binti Mahathir dan rakan pembentang saya Mairanisa Farha binti Farizal. Kami dari SMK Kubang Krian Kota Baru Kelantan. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur RBL yang diterajui oleh Puan Nur Afizah binti Abdul Razak kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan hasil kajian kami pada hari ini. Guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian, saya akan perincikan maklumat dan kajian penyelidikan kami. Kami telah diberi tanggungjawab untuk membuat kajian dan penyelidikan bagi mata pelajaran perniagaan tingkatan 4. Idea keseluruhan bagi kajian ini ialah tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Kami bersetuju memilih mengklasifikasikan perniagaan sebagai idea utama kami. Manakala 3 idea kecil, kami telah pilih sebagai fokus dalam kajian iaitu kami melihat kepada yang pertama kelompok sektor, yang kedua kelompok saiz dan yang ketiga skala perniagaan. Guru-guru dan rakan-rakan, sebagaimana yang telah saya sebutkan sepintas lalu tadi. Fokus kajian kami ialah pertamanya dengan mengklasifikasikan perniagaan berdasarkan kelompok sektor. Yang kedua, menganalisis saiz perniagaan dalam sektor perniagaan. Manakala yang ketiga, menghubung kait skala dengan bentuk milikan perniagaan. 3 soalan yang diberikan kepada kumpulan kami bagi menjalankan kajian ini. Kajian 1, kami diminta untuk menjelaskan secara terperinci klasifikasi perniagaan berdasarkan 3 kelompok sektor beserta contoh. Sektor perniagaan ini terbahagi kepada 3, iaitu sektor utama, primer. Sektor ini melibatkan aktiviti pengekstrakan sumber semula jadi dari bumi dan laut. Contohnya perlombongan, pertanian, pembalakan dan perikanan. Manakala sektor kedua, sekunder. Sektor ini melibatkan pemprosesan bahan mentah dari sektor utama untuk menghasilkan bahan siap dan barang separuh siap. Contohnya pembekalan tenaga, pembinaan, kejuruteraan. Akhir sekali, sektor ketiga, tertier. Sektor ini pula melibatkan aktiviti pembekalan perkhidmatan daripada pengeluar terus kepada pengguna. Ia menyokong perkembangan sektor utama dan kedua, contohnya perkhidmatan swasta dan awam. Bagi kajian kedua, kami diminta untuk menganalisis klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz berbantukan visuografik. Pada jadual yang ditunjukkan, klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz terdiri daripada saiz kecil, sederhana dan besar. Namun begitu, dia berbeza mengikut sektor sama ada penghilangan ataupun perkhidmatan. Untuk menentukan saiz bagi penghilangan dan perkhidmatan, ia ditentukan oleh 2 faktor iaitu jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Saiz kecil untuk sektor penghilangan, jumlah jualan tahunan RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta dikategorikan sebagai perniagaan yang bersaiz kecil. Manakala untuk saiz sederhana ialah RM15 juta hingga kurang daripada RM50 juta. Dan jumlah jualan tahunan untuk saiz besar adalah melebihi RM50 juta ke atas. Seterusnya, dari segi bilangan pekerja tetap pula untuk saiz yang kecil, 5 hingga kurang daripada 75 orang. Bagi saiz sederhana pula, 75 hingga kurang daripada 200 orang. Manakala untuk saiz besar pula, 200 orang ke atas. Untuk sektor perkhidmatan pula, jumlah jualan tahunan RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta dikategorikan sebagai perniagaan bersaiz kecil. Seterusnya, 3 juta hingga kurang daripada RM20 juta adalah jumlah jualan tahunan bagi saiz sederhana. Manakala untuk jumlah jualan tahunan bagi saiz besar pula adalah RM20 juta dan ke atas. Kemudian dari segi bilangan pekerja tetap pula, untuk yang bersaiz kecil adalah 5 hingga kurang daripada 30 orang. Manakala saiz sederhana pula, 30 hingga kurang daripada 75 orang. Akhir sekali, bagi saiz besar pula, 75 orang ke atas. Untuk menjelaskan kajian ketiga, saya serahkan kepada rakan pembentang saya iaitu Mairanisa. Dipersilakan. Seterusnya, bagi soalan kajian ketiga ialah menjelaskan secara terperinci hubung kait skala perniagaan dengan bentuk milikan perniagaan melalui 2 contoh perniagaan sebenar. Guru-guru dan rakan-rakan sekalian, skala perniagaan dibagikan kepada 2 kategori pasaran
iaitu pasaran domestik dan pasaran antarabangsa. Setiap jenis pasaran ada peringkat skala masing-masing. Bagi pasaran domestik dibahagikan kepada 3 peringkat skala iaitu tempatan, negeri dan kebangsaan. Sumber perniagaan pasaran domestik yang dipilih ialah syarikat Maidin. Maidin ialah sebuah syarikat awam berhad yang ditubuhkan pada 64 tahun lalu di Kelantan. Syarikat ini adalah syarikat berskala peringkat kebangsaan. Manakala pasaran antarabangsa pula hanya ada 2 skala sahaja iaitu skala zon dan skala global. Sumber perniagaan pasaran antarabangsa yang dipilih ialah Air Asia. Air Asia ialah syarikat penerbangan tambang murah pertama di Malaysia yang ditubuhkan pada 20 Disember 1993. Syarikat ini merupakan syarikat awam berhad berskala peringkat antarabangsa. Untuk makluman semua, proses kajian penyelidikan kami dibagikan kepada 2 fasa iaitu fasa pertama, guru pembimbing kami Puan Azlina Azura telah memberikan taklimat tentang proses kajian dan penyelidikan melalui medium Google Meet. Manakala fasa kedua pula, kami telah melakukan perbincangan bersama ahli kumpulan dan guru pembimbing secara Google Meet di kediaman masing-masing pada 14 hingga 18 Jun 2021. Guru-guru serta rakan-rakan sekalian, hasil daripada penyelidikan ini kami merumuskan bahawa perniagaan diklasifikasikan kepada kelompok sektor dan saiz serta dikategorikan mengikut skala tertentu. Saiz perniagaan tidak mempengaruhi skalanya dan akhir sekali sesebuah perniagaan tidak perlu bersaiz besar untuk membolehkan perniagaan menembusi pasaran pada peringkat antarabangsa. Untuk makluman, ini adalah sumber rujukan yang telah kami rujuk bagi menjalankan penyelidikan kami. Kami banyak merujuk kepada buku teks perniagaan tingkatan 4, DSKP perniagaan tingkatan 4, buku-buku rujukan perniagaan dan juga beberapa laman sesawang yang berkaitan. Akhir sekali, sebagai mengakhiri pembatangan kajian kami ini, serta perhargaan terima kasih diucapkan kepada Bonda Pengetua SMK Kubang Krian iaitu Puan Karyani Sabtu, Ketua Panitia dan Ahli Panitia Perniagaan, Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Kubang Krian, Pusat Sumber Terkenali SMK Kubang Krian, Guru Pembimbing Puan Azlina Azura binti Zaiti, serta sokongan kedua Ibu Bapa kami. Dan tidak dilupakan juga, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penganjur RBL, SK Kampung Baharu dan pengubah modul Puan Nur Afizah binti Abdul Razak kerana memberi peluang kepada kami untuk menyertai program ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memahami seluk-beluk asas perniagaan? Bertemulah pembentang RBL SMK Kubang Krian. Sudah pasti boleh berikan segala info asas perniagaan. Tahniah dan terima kasih atas kajian ini.